أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنه في الدين وعلمنه تأويل. رب زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kita nikmat untuk menunaikan solat maghrib, dan alhamdulillah dapat juga solat berjemaah di masjid, dan kemudian dapat juga lagi untuk duduk seketika yang antara maghrib isyak ini, untuk duduk dalam satu majlis yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan amalan-amalan yang kita lakukan ini sepanjang hari tadi, daripada pagi, daripada subuh tadi sampai petang tadi, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dianggap sebagai ganjaran untuk kita meraih dekat akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selalu juga kadang-kadang saya memberi sedikit tentang mengingatkan kita tentang nikmat masjid ini. Nikmat dapat datang ke masjid. Saya ingat lagi dulu saya sadarlah, tapi orang-orang dulu selalu cerita. Di Bintulu untuk dulu yang ada untuk solat Jumaat, yang ada masjid hanya di Masjid Hidayah. Betulkah kalau silap saya? Sebelum ada Masjid Syakirin. Daerah Jannah. Orang dulu mau nak sembahyang Jumaat, terpaksa daripada Nun pergi ke masjid daerah. Maksudnya apa? Maksudnya zaman dulu walaupun ramai orang Melayu kita, tapi masjidnya si banyak. Dan orang datang masjid ya syahadah. Orang datang masjid ya syahadah. Kalau di Bintulu kita itu, masya-Allah, di Bintulu kita dengar azan. Kadang-kadang situ dengar azan, situ dengar azan, saya dengar azan, masya-Allah, semua sambung je, masya-Allah. Suasana kita di Bintulu tu, alhamdulillah. Di Sarawak tu, di Malaysia tu, alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, ia bukan jaminan nikmat tu akan kekal. Saya tahu 20 tahun lagi, saya tahu 10 tahun lagi, 10-50 tahun lagi, adakah kita di Sarawak tu, adakah kita di Malaysia tu masih lagi dalam keadaan kedai tu? Kita saya tahu. Kalau kita dulu dengar sejarah Singapura dulu, asalnya dulu, kalau saya pun bawa belajar sejarah juga, Singapura tu juga sama macam di Melaka. Di zaman Kesultanan ada raja orang Melayu kita, orang Islam kita dulu di Singapura. Betul kan nenek? Tapi kita itu mau kita dengar di Singapura, banyak ada masjid, kacak masjid di sini. Tetapi azan saya dapat dengar daripada luar. Sebab dengar daripada luar. Sebab ialah
Kadang-kadang kita tu, nikmat yang ada dengan kita tu, kita syukurnya. Dan perlu juga sama-sama juga kita, bagaimana kita nak rasa syukur, kita nak bawa kepada, Masya Allah, saya tengok di Kampung Baru tu, generasi muda-muda dah ada datang di masjid, Masya Allah. Itu cara pendekatan kita untuk padah dengan generasi akan datang, bahawa masjid ini perlu kita jaga sama-sama. Perlu jaga, perlu diimarahkan, perlu diimarahkan. Kerana masjid ini merupakan jantung kepada kampung, jantung kampung. Karena dalam surah Ali Imran kan, dalam Al-Baqarah, Allah beritahu, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Perkara bangunan yang pertama Allah jadikan di dunia tu, tuan-tuan. Ketika Allah jadikan dunia tu, tanah belum ada, bumi belum ada, tuan-tuan. Allah jadikan air. Jadikan air dulu. Air dah banyak, kemudian keluar buih-buih, kata ulama. Kemudian jadi tanah, kemudian baru jadi bangunan. Iaitu Kaabah. Bangunan yang pertama Allah jadikan adalah Kaabah. Kaabah tu, tuan-tuan, semua masjid di dunia tu, masjid di mana aja, di Somalia kah, di Singapura kah, di dulu kah, semua tu masjid menghala ke Kaabah. Semua masjid. Allah beritahu apa yang ada pada Kaabah tadi, apa yang ada pada masjid ini, mubarakah, keberkatan. Kita ke masjid tu, haji-haji, bapak-bapak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ke masjid tu mendapat keberkatan daripada Allah. Yakinlah, dapat berkat daripada Allah. Walaupun saya nampaklah hasilnya, datang masjid tu saya dapat RM50, saya dapat RM100, saya dapat RM2,000, saya dapat apa-apa jumlah hasil daripada kita nangga. Tapi yakinlah, tuan-tuan, yakinlah kita mendapat keberkatan daripada Allah. Dan bukan keberkatan juga, kata Allah, hudan lil alamin, mendapat petunjuk ke seluruh alam, mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ke masjid itu, kita masih lagi dalam bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harapan orang-orang luar yang bukan Islam, yang bukan Islam khususnya, mereka pun mahu juga mendapat hidayah daripada Allah. Mereka pun mahu hidayah daripada Allah. Jadi bagaimana nak dapat hidayah Allah ini? Apa kata, bagaimana Nabi telah tunjukkan? Nabi pun pujuk rayu kepada orang Quraisy supaya menerima Islam tu. Tapi hidayah Allah yang ada. Pakcik Nabi sendiri pun, pakcik Nabi, orang yang jaga Nabi daripada kecil. Kita pun dah belajar sejarah, sirah tentang Nabi. Orang yang jaga Nabi daripada kecil sampai Nabi kahwin, sampai Nabi jadi Nabi pun dia masih jaga Nabi lagi. Subhanallah. Sedarah sedaging dengan Nabi, tapi orang kedatuk pun belum ada jaminan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi berusaha, sampainya anak sebelumnya mati pun Nabi datang untuk pujuknya, untuk mengucapkan kalimah. Tetapi tidak mendapat pilihan daripada Allah untuk hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah berkata, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Masya-Allah, mahal hidayah tu, sangat-sangat mahal, tuan-tuan. Jadi orang yang belum Islam tu, yang menunggu hidayah juga daripada Allah. Jadi dengan harapan bila orang-orang Islam, kita sama-sama kita tu berpusu-pusu ke masjid tu, bila orang Islam mengambil maksud hidup mereka, iaitu beribadah kepada Allah, bersusah payah untuk agama Allah, Allah akan tebarkan hidayah. Sebagaimana Allah tebarkan hidayah ketika di Fatah Mekah, seluruh orang Mekah meluk Islam pada ketikanya. Susah payah Nabi daripada hijrah daripada Mekah ke Madinah, kemudian diperang sebagainya, akhirnya
Allah Subhanahu wa taala telah sebarkan hidayah di Mekah pada ketika itu. Bagaimana? Bila maksud Nabi telah mentarbiahkan orang-orang Islam, tanggungjawab mereka untuk mengimarahkan masjid. Bagaimana mereka fokus bantu jaga Islam, untuk jaga masjid tu. Dia tahniah kepada bapa-bapa, ataupun datuk, mbak, cucunya. Itu peranan kita, itu tanggungjawab kita. Ataupun kita yang ada anak, belum ada kawan, bawa kawan-kawan ke masjid. Peranan kita, peranan mengimarahkan masjid. Ialah Bilal tu dakwahnya paling besar. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah. Dakwah yang sempurna adalah bila orang azan tu. Jadi kita bawa mereka ke masjid tu merupakan satu syiar, merupakan satu sumber hidayah daripada Allah. Walaupun kita nangga saya ada apa-apa, kita ngembak orang datang, saya dapat saya. Tapi ialah sumber hidayah daripada Allah. Kesannya kepada orang bukan Islam. Orang bukan Islam, tuan-tuan, kalau mereka mati, mereka tidak akan masuk syurga sesaat pun. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Kesian, tuan-tuan, kesian. Kita di Sarawak tu, kita minoriti. Orang bukan Islam ramai. Macam ni kita nak berhadapan? Macam ni kita tanggungjawab kita kepada mereka? Apa untuk kita buat program dengan saudara kita, dengan unit saudara kita. Dan bila kita berkelakar dengan orang-orang saudara kita, nyaman dah. Kami orang tu ada ustaz jaga kami, ada orang yang bersama dengan kami. Bukan tanggungjawab saudara kita tu bukan hanya jabatan agama aja sebenarnya. Tu tanggungjawab kita juga. Kita nyuruh yang masuk Islam, tapi kita ditandah kita. Cik dijaga. So ialah kami ya pun berdepan dengan Masjid Jepak, Masjid Kebun Baru pun kita di situ. Kanan kita. Kita ada menjadi mata-mata kami orang. Tengok mana ada orang saudara-saudara kita yang mu'allaf. Catatkan. Mesti catat nama-nama orang yang mu'allaf. Berapa tahun dia dah masuk Islam. Mau nanggap apa perubahannya. Dah datang ke masjid, dah masuk Islam, dah ada senjata masjid. Kita perlu tahu. Perlu tahu. Imam, Bilal, pengurusi masjid. Jangan beri dengan pengurusi masjid je. Bantu kita orang-orang sebelah kami ada jiran. Ustaz, tak pernah dengan pengurusi kami ada jiran orang bukan Islam tu, niat bawa masuk Islam. Ada data. Kita ada data. Sama dengan ketua kampung kita. Apa kita pun peranan kita. Ajar dan banyak tuan-tuan orang bukan orang saudara kita belum pandai sembahyang, tuan-tuan. Belum pandai sembahyang. Belum pandai sembahyang. Jadi dengan harapan bila kita belajar tentang solat tu, dengan harapan kita dapat bantu mereka untuk mereka faham, belajar tentang solat. Solat tu Allahu Akbar, penting. Solat tu subhanallah, penting. Si dapat sembahyang berdiri, duduk. Si sembahyang duduk, guring. Si cepat guring, menerap. Menerapkah? Cepat menerap, maki mata. Maki mata, tuan-tuan, ya Allah. Si dapat ditinggal. Si ada air, pakai tayamum. Si ada air untuk istinja, ada batu. Si ada alasan bagi seorang lelaki yang baligh untuk madahnya si dapat solat. Jadi kena tu ramai, tuan-tuan. Orang Islam kita syek sembahyang. Nabi pada Allah, Nabi pada orang yang syek sembahyang untuk meruntuhkan agama. Merubuh agama kita. Jadi macam ni kita sama-sama fikir. Kita sembahyang untuk kita kata ulama, bila Bilal melaungkan azan, yang perlu ada datangkan risaunya untuk panggil semua orang kampung datang ke masjid tu. Perlu ada datang risau.
Macam ni orang datang ke masjid, ya, masanya azan. Lepas biasa kita sembahyang, perlu ada risau kita, nanggah saf kita. Bawa dua saf, bawa tiga saf. Sepatutnya saf kita panjang, ramai. Orang datang. Bila orang datang ke masjid, masya-Allah, nya akan datang keberkatan. Keberkatan di kampung kita. Bawa kita nanggah kampung kita. Berkat. Berkat dari apa tu, tuan-tuan? Berkat rezekinya. Berkat daripada orang masuk kampung kita rasa tenang, rasa nak sembahyang je, rasa nak ingat Allah je, sebut nama Allah je masuk kampung kita. Sajalah dulu orang kampung-kampung dulu nyangkah apa nama bendera, apa benda tu, gerbang besar nama Allah ataupun nama selawat ke, supaya dia masuk kampung nyebut nama Allah. Kadang-kadang ada rumah-rumah yang diingkahnya nama Allah, supaya orang masuk kampung yang menyebut nama Allah, ingat Allah. Yang itu, masya-Allah, alhamdulillah, bila kita melipas masjid, kita dah dapat nanggah dah menara, masya-Allah. Saya pun dengar tadi, menara dah ada diri dah. Supaya manusia tu ingatnya Allah. Nimpas masjid, ingin rasa nak dekat dengan Allah. Tapi ada orang, tuan-tuan, rumahnya dekat sebelah masjid, saya ada rasa pun untuk ingat Allah, untuk sebut nama Allah pun saya ada rasa. Orang Islam kita, tuan-tuan. Baik, insya-Allah kita sambung lagi pengajian kita. Minta maaf, saya nak bawa tuan-tuan sama-sama fikir sama-sama dengan saya. Bila saya di Jabatan Agama tu, dan kita pun beban tanggungjawab kita dengan umat Islam tu berat. Berat. Ya, Nabi pun berat lagi lah, masya-Allah. Nabi pun fikir lagi berat. Ambil tu di dulu tu aja. Tapi kalau benda tu akan jadi mudah bila kita sebar, beri agihkan tugas-tugas tu dengan bantuan masjid-masjid. Kalau masjid-masjid tu bantu kita akan jadi lebih mudah. Islam tu akan naik, akan maju. Insya-Allah, mudah-mudahan Islam kita akan maju satu hari, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, muka surat berapa tu? Ni tuan Bilal kita. 23. 23. Sujud 2 kali dah. Alhamdulillah. Sujud dah 6. Tahiyat dah, tahiyat. Tahiyat udah. Selawat belum? Nah. 24. Okey. Selawat Ibrahim. Ibrahimiyah. Okey, kita selawat sebelum tu yang ke-10, rukun yang ke-10. Sebelum tu kita nama dah rukun solat ada 13. Kini itu kita dah masuk rukun yang ke-10, iaitu selawat. Selawat wajib. Kalau nya baca tahiyat aja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terusnya beri salam, nyasik selawat, sik sah tahiyatnya. Kalau tahiyatnya sik sah, maka sik sahlah solatnya. Jadinya perlu wajib untuknya selawat sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Okey? Boleh? Boleh, tuan-tuan? Apa terjemahan Allahumma salli ala Muhammad? Ya Allah, kurniakanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Okey. Tapi yang lebih sempurna, selawat yang sempurna yang biasa kita baca dalam tahiyat kita. Okey, kami baca, tuan-tuan ikut Allahumma salli ala Muhammad. Mesti solli ya, ada sabdu ya. Tuan-tuan nak kata tadi, solli, mesti disabdu ya. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, bagus. Wa ala ali Muhammad. Bukan ali ya, ali. Ali ya keluarga. Wa ala ali Muhammad.
Okey. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey, kita orang semua baca sama-sama ha? Kita orang ajak baca, kami ambil dengar aja. Okey, mula-mula daripada Allahumma salli ala Muhammad. Okey, semua. Itu 2 3. Okey. Sallaita. Ha? Kama okey, masya-Allah. Okey, boleh tuan-tuan mungkin hafal. Okey, jadi kita nak tahu maksudnya sikit-sikit dah. Setengah-setengah. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi, ya Allah kurniakanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Okey. Wa ala ali Muhammad. Dan waw ya maksudnya dan. Waw kita jumpa kadang-kadang waw maksudnya dan. Kadang-kadang ada maksud yang lain waw ya sumpah demi wal as demi masa. Okey. Wa dan ali kepada keluarga Muhammad, kepada ahli keluarga Muhammad. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berselawat kepada Nabi dan berselawat kepada keluarga Nabi Muhammad. Okey. Kama sebagaimana sallaita ala Ibrahim, engkau kurniakan rahmat kepada Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan kepada ahli keluarga Nabi Ibrahim, wa barik ala Muhammad, kurniakanlah keberkatan kepada Nabi Muhammad. Tadi selawat untuk keberkatan, wa barik ala Muhammad, keberkatan kepada Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan ahli tadi wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kurniakanlah keberkatan kepada Nabi Muhammad dan kepada ahli keluarga Nabi Muhammad, kama sebagaimana barakta ala Ibrahim, engkau kurniakan keberkatan kepada Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan kepada ahli keluarga Nabi Ibrahim, fil alamin, di seluruh alam. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau ya engkau untuk merujuk kepada Allah maha terpuji lagi maha mulia. Okey, boleh tuan-tuan boleh bila kita baca tahiyat ya, kita kena fahamlah maksudnya. Allahumma salli ala Muhammad. Kita untuk berselawat ya Allah Tuhanku, kurniakanlah rahmat rahmat kepada Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan kepada ahli keluarga Nabi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim, dan seperti mana engkau memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan keluarga Nabi Ibrahim. Kemudian wa barik ala, dan keberkatan dan kurniakanlah keberkatan kepada Nabi Muhammad dan kepada ahli keluarga Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, seperti mana engkau kurniakan keberkatan kepada Nabi Ibrahim, dan wa ala ali Ibrahim, dan keluarga Nabi Ibrahim, fil alamin, pada seluruh alam. Innaka Hamidum Majid, sungguhnya engkau ya Allah yang maha
Maha terpuji. Yang maha terpuji lagi maha mulia. Baik. Ke-11. Selesai nombor 10 tadi. 11 duduk bagi tasyahud. Kadang-kadang kita confuse lah. Ada ulama ya yang engkah nombor 9 duduk dulu. Kemudian nombor 10 membaca tasyahud akhir. Nombor 11 barunya selawat. Yang terbalik. Atau sama juga lah. Sebab dalam tasyahudnya sama. Boleh? Dalamnya sama. Okey? Dan yang ke-12 adalah, tuan-tuan, memberi salam yang pertama aja wajib. Assalamualaikum warahmatullahi. Wajib. Yang sebut salam tut kentut. Contohnya Assalamualaikum tut kentut. Sah ke sah solatnya? Sah. Sebab yang sempat beri salam. Assalam. Lafaz paling kurang Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tut kentut. Sah solatnya. Walaupun yang sempat beri salam yang kedua. Walaupun yang sempat badah warahmatullah. Sebab lafaz salam paling kurang Assalamualaikum. Okey? Dan sebaiknya kata ulama Assalamualaikum warahmatullah. Semua? Yang mesti ada. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga kamu mendapat kesejahteraan dan rahmat Allah. Sebenarnya bila orang Arab tu, mungkin kita dengar Nabi ngajar kita, banyak mendoakan. Assalamualaikum. Kita doakan orang sejahtera. Mungkin kita jumpa orang macam kita, terima kasih. Orang Arab sadar. Orang Arabnya jazakallah, hayyakumullah. Mendoakan. Kita okey, terima kasih ucapan, tapi lebih bagusnya kita mendoakan. Doa tukar kita, cara kita jazakallah, terima kasih, semoga Allah memberkati kita, semoga Allah memberi. Tukar cara kita berkelakar dengan orang anak kita, contoh anak kita beri kita, pak duit tu pak, semoga Allah memberi kita rezeki nak. Tukar. Ambil selalu pada dengan mak ambil, dengan bapak ambil pun sama. Pada tukarnya pun cara. Terima kasih memang orang Melayu kita, thank you. Kita pun ambil daripada orang, tapi thank you memang ucapan. Tapi sebaiknya yang Nabi ajar kita adalah mendoakan. Tukar cara. Si pandai kata Arab, doa bahasa orang Melayu kita. Semoga Allah tambah rezeki kita. Semoga Allah panjang umur kita. Semoga Allah mudahkan hidup kita. Tukar cara kita pun, kelakar kita. Doakan. Okey? Ya, salam. Okey. 2 kali memberi salam, sekali sebelah kanan, sekali sebelah kiri. Semasa memberi salam hendaklah berpaling ke kanan dan ke kiri sehingga kelihatan pipinya oleh orang yang duduk di belakangnya. Dengar kita. Pipi kita cukup, orang nangga pipi kita, orang belakang nangga pipi kita pun cukup. Ya, ajak syaratnya. Caranya mata kita nangga bahu. Cuba tuan-tuan tengok. Assalamualaikum. Cuba dulu. Subuh ya gila. Dada kita lari dah. Tok, bagi salam, nangga bahu kita cukup. Salam, pipi, yang penting pipi kita nampak bawah belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Cuba dulu tengah hari tu. Ada orang? Salam. Cuba dulu tengah hari dah. Terus saja, terus. Cuba dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Saya situ apa tu tujuannya tu? Situ dulu tengah-tengah tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Disunatkan memberi salam kepada orang yang dia berpaling kepada mereka. Mungkin ada orang sebelah ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nangga orang sebelah. Kemudian nangga orang sebelah kiri. Yang terdiri daripada malaikat dan orang-orang mukmin dari kalangan manusia dan jin. Subhanallah. Kita untuk memberi salam kepada orang sebelah kanan kita. Syarat kita sebenarnya memberi salam untuk pun kata ulama sebenarnya malaikat-malaikat bersama dengan kita. Kan malaikat raqib dan atid itu ada dengan kita. Dalam sembahyang untuk tuan-tuan, malaikat pun berada dengan soft-soft kita. Adalah hadis yang lain, Nabi pada soft pertama dengan soft kedua sama malaikatnya.
Malaikat di saf pertama lain level malaikat. Soalnya orang-orang tua-tua dulu berebut datang pergi saf pertama. Hari Jumaat malaikat saf pertama asyik sama. Kita hari tu depan-depan. Depan, ambil terus depan. Boleh berebut untuk saf. Kalau hadis dari Nabi pada, kalaulah kita tahu fadilat saf tu, kita akan berkelahi, kita akan ngambil undi. Akan ngambil undi macam kita PKP dulu. Jadi PKP dulu berebut call pengurusi kami dulu untuk masuk masjid. Tapi saf tuan pun kita. Tapi kini itu minta maaf saya tahu. Kita dengan orang Melayu kita yang biasa di belakang. Majlis ilmu pun yang suka di belakang. Coba mau connect tu, coba-cobalah sida hal, perlahan-lahan memang susah. Memang kami dah banyak ngajar. Masih lagi orang biasa di belakang. Coba tuan-tuan belajar ke depan. Sebab apa? Majlis ilmu ini penuh dengan para malaikat. Penuh dengan malaikat. Soalnya kita main suka dengan orang tabligh tuan-tuan. Orang tabligh nya akan duduk depan-depan. Dah diajar. Orang tua kah, orang alim kah duduk depan. Tuan-tuan, kalau tak dengar orang tabligh tu banyak orang alim. Ilmu sebenarnya masya-Allah hebat-hebat. Tapi duduk depan. Sebab tahu fadilat, kelebihan duduk dalam majlis ilmu tu pahalanya besar. Tapi kita biasa benda tu. Kita suka duduk belakang. Duduk bersandar tepi. Siapa? Yang penting sekurang-kurangnya duduklah dalam majlis ilmu sekurang-kurangnya. Tetapi kita nak jadi lebih baik. Sikan kita duduk dalam majlis ilmu tu sama aja kita. Tak ada perubahan. Sebab apa? Sebab antara kata-kata ulama, kesan duduk dalam majlis ilmu yang ada. Jadi duduk dalam, cuba duduk depan-depan, dekat-dekat. So mungkin orang dulu takut depan-depan, takut kena tanya. Yang takut duduk dekat-dekat. Tapi kita ngambil fadilat tu sebenarnya. Fadilat duduk depan-depan. Okey, disunatkan juga niat keluar dari sembahyang pada salam yang pertama. Niat itu hendaklah berserta dengan alif. Assalam. Assalamualaikum, jangan terdahulu dan jangan terkemudian. Niatnya itu hendaklah maksud bila kita habis sembahyang, bila kita beri salamnya, kita niat nak keluar habis sembahyang lah. Bukan niat keluar balik terus. Memang kita habis terus balik, tapi maksudnya habis sembahyangnya. Bila kita beri salamnya, kita habis dah sembahyang kita. Sebab solat tu yang bermula daripada takbir dan berakhir dengan salam. Yang ke-13, tertib. Seperti apa yang tersebut dalam kandungan sebelum ini, iaitu disertakan niat dengan takbiratul ihram dan disertakan kedua-kedua itu dengan qiyam dan Fatihah. Manakala tasyahud, selawat dan salam disertakan dengan duduk tasyahud. Selain daripada itu, tertibnya seperti yang tersebut di atas. Tadi masa takbiratul ihram berkumpul, berdiri, niat, takbiratul ihram, al-Fatihah. Duduk tahiyat akhir, baca tasyahud, salam, assalamualaikum, berkumpul dekat situ. Kemudian yang lain tertib. Lepas baca Fatihah, rukuk, lepas i'tidal, sujud. Boleh Amalan-amalan sunat kau apa Isyak? Awallah. Amalan-amalan sunat dalam sembahyang. Sunat ab'ad. Semua sunat ab'ad. Alif, ba, ain, dha. Ab'ad. Yang sunat yang susah sikit sebutlah. Sunat ab'ad maksudnya sunatnya sunat, tapi rukun solatnya pun syaratnya pun apa panggil? Dia pun sunat tu nya hampir dengan fardu. Hampir dengan fardu. Nya hampir tapi nya sunat. Tapi nya hampir dengan fardu. Kalau si polah tu kata Imam Syafi'i ganti dengan sujud sahwi. Okey. Sunat ab'ad ialah sunat yang boleh digantikan dengan sujud sahwi, sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Ia terbahagi kepada 8 perkara. Sebenarnya nya 2 tu aja. Kunut
dengan tahiyat awal. Sunut subuh dengan tahiyat awal. Tok dua tok aja. Tapi nak banyak-banyak tok kita akan anggap. Okey. Pertama, duduk bagi tasyahud awal. Contohnya kita solat Isyak kelak. Imam rakaat kedua, imam terus berdiri, nyasi duduk tahiyat awal. Sah ke sah solatnya? Sah. Sebab apa? Yang sunat apa? Aba'at. Kita sebutlah. Kita kena asingkan terus. Sunat apa? Aba'at. Masya Allah. Okey. Duduk bagi tasyahud awal. Kedua, membaca tasyahud awal. Yang duduk tapi nasi baca. Yang duduk nasi baca. Sah ke sah solatnya? Sah. Sebab apa sah? Sunat apa? Aba'at. Habiskan sunat aba'at. Yang ketiga, selawat ke atas Nabi selepas tasyahud awal. Cakap tasyahud awal tu sampai selawat. Betul? Jadi nya baca tahiyat akhir, tapi nya si baca selawat. Sah ke sah salatnya? Sah. Sebab apa nya sah? Habiskan sunat apa? Sunat aba'at. Patihkan sunat aba'at, patih. Supaya kita tahu tok sunat aba'at pasti polah. Mesti polah kena ganti dengan sujud sahwi. Yang keempat, berdiri bagi membaca kunut. Okey. Yang kelima, membaca sama, berdiri membaca kunut lain, membaca kunut lain. Berdiri pun dapat sunat. Berdiri je. Walaupun kita i'tidal, tapi kita niat untuk membaca doa kunut pun dapat pahala sunnah. Berdiri aja. Membaca kunut. Okey, yang keenam, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kunut. Selawat ke atas keluarga Nabi selepas kunut. Yang ke-8, selawat ke atas keluarga Nabi selepas tasyahud akhir. Selepas tasyahud akhir tu apa? Sunat aba'at. Kalau kita tasyahud akhir kita baca selawat Nabi aja, sah solat kita sebab yang keluarga Nabi adalah sunat. Sunat apa? Aba'at. Mesti sunat aba'at, bukan sunat hayah. Bukan sunat biasa, sunat aba'at, tinggi sunatnya. Sunat yang tinggi. Okey? Jika ditinggalkan mana-mana satu daripada yang tersebut itu, maka hendaklah digantikan dengan sujud sahwi, iaitu dengan 2 kali sujud di akhir sembahyang. Maksudnya selepas kita tahiyat akhir, sebelum kita beri salam, kita sujud 2 kali. Okey? Kelak kita akan ada bacanya. Sujud sahwi. Kelak ni akan ada ajar belakang-belakang tu. Sesudah membaca selawat dan doa tasyahud dan sebelum memberi salam atau tadi ibadah. Okey? Sunat hayah amat banyak, insya-Allah minggu hadapan kita akan perhalusinya. Tuan-tuan dah kena datang tuan-tuan, minggu hadapan lebih ramai lagi bagus sebab kita akan baca satu persatu sembahyang supaya semua dalam sembahyang kita hafal, kita faham dan kita dapat tahu nak ni rukun, nak ni sunat. Boleh insya-Allah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.